إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Cekuduk nazilah nah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum fasallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkangkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, amin ya mujib du'a is-sa'ilin, ya qabilat taibin, ya rahmat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فيا عباد الله. Adapun selepas puji dan puja tertentu bagi Allah, selawat dan salam atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terapakkan sembah puji dan syukur kepada Allah atas kerahmatan, kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita kembali bersama-sama bagi menyambung perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, yakni kita masuk bab yang keempat pada menyatakan dengki. Bab yang keempat pada menyatakan dengki. Mungkin kita dah baca sikit tapi saya kata ulang. Kita ulang balik dengan sebab cuti lama. Cuti lama dia lupa habis. Okey, kitab puan-puan besok apa katnya ni? 87? 97? Kitab macam tu 97. Satu lagi sama. Okey, ada yang lain tak? Macam ke ila 75 macam tu. Ada 75, ada 97. Okey, ada dua versi. Ada lagi? Hak Jawi. Jawi ke? Ada yang Jawi dalam ni? Kitab saya pasal tak sama dengan semua orang. Lepas tu tak boleh bagi tahu. Kitab ni 30 tahun yang lalu. Bahkan mungkin lebih usia dia. Sebab kitab ni dia tak gemuk. Macam baju tak boleh pakai dah 30 tahun yang lalu. Saya dia makin gemuk. Kitab dia tak gemuk dah. Jadi masih boleh digunakan. Lagi lama lagi barakah. Termasuk bab yang keempat. Bab yang keempat ni bab apa? Bab cerita tentang penyakit hati. Bab yang keempat cerita pasal perangai yang paling dibenci oleh Allah. Sifat mazmumah. Lawan mazmumah, mahmudah, yang terpuji. Mazmumah ni yang terkeji. Di antara penyakit hati yang paling keji, yang keempat telah pun disenarai ataupun disusun oleh muallif pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, iaitu meletakkan pada menyatakan satu sifat, yakni dengki. Dengki. Semua orang ada benda ni. Semua orang ada dengki. Baik, kita baca dulu apa dia takrif pengenalan tentang dengki. Bermula dengki itu iaitu mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang lain. Sama ada nikmat dunia atau nikmat agama, atau mencita-cita akan turun bala atasnya, dan iaitu haram lagi berdosa besar. Bahkan adalah ia satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Pengenalan tentang perasaan dengki. Siapa yang ada benda tu dalam hati dia akan faham. Apa dia kata? Dengki ni dia kata bercita-cita, mengharap agar orang lain yang dapat nikmat tu hilang. Dia berharap agar orang yang lain yang lebih daripada dia hilang. Tu tak lama mana dah tu, berapa hari sangat tu. Tunggu 1-2-3 hari. Ikutlah. Dengar aku dah kata. Padan dengan muka dia. Itu adalah perasaan dengki. Atau bila dia tengok orang lebih, hati dia rasa sakit sangat. Awak dia juga yang dapat. Awak asyik-asyik dia saja yang terima. Apa kurangnya aku? Apa yang tak adanya aku? Di mana sempurnanya dia? Wujud perasaan dengki. Dia bercita-cita agar orang tu hilang nikmat tersebut. Okay, kita tengok dah. Kenapa dengki ini sangat diharamkan? Hukumnya haram. Mana dia selagi ada sifat dengki dalam diri, dia akan makan satu benda. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia haram bahkan berdosa besar. Dosa besar. Kenapa? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulul hatab.
Artinya dengki itu memakan ia akan segala kebajikan seperti memakan oleh api akan kayu. Dikehendaki dengan memakan di sini yakni membinasakan. Yang mana hadis ini telah pun diriwayatkan daripada Imam Abu Daud dan diambil kisah daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah bersabda, sifat dengki ini dia akan makan segala kebaikan kamu seperti mana kamu tengok api makan kayu. Perumpamaan kata Rasulullah, orang yang dengki dalam hati dia rasa sakit bila tengok orang lain dapat nikmat, dia rasa sakit. Dan dia berharap nikmat yang ada dekat kawan tu tak lama. Berapa hari lah tu, esok ni hang dengar lah. Biasanya orang yang berdengki ni dia akan dengki dengan orang yang dia kenal, dengan orang yang dia tahu. Kalau orang yang dia tak kenal, dia tak dengki. Tapi kalau orang yang dia kenali, contoh, kalau kita tengok orang yang jual nasi lemak, dia akan dengki kat kawan yang jual nasi lemak juga. Dia tak dengki kat kawan yang jual peti air, sebab tak sama level dengan dia. Dia akan dengki hak yang sama. Kalau jual asal, balik sana jalan, dia jual asal juga, balik sini jalan. Kemudian kalau orang lain terlaju sikit pergi kat kawan tu, dia baru buka. Orang mungkin nak test rasa macam mana api. Dia mulalah di sini dah sakit dah. Itu dengki, mengharap agar satu masa nanti akan hilang nikmat kepada kawan tu. Itu dengki, yang mana berlaku daripada hasad dengki tersebut satu perbuatan yang haram, bercita-cita agar kawan tu jatuh, muflis, tutup kedai. Cara nak cakap, esok lagi ramai, minggu depan lagi ramai. Dia pula duk cerita, ni jual asal sehari 80 kampik. Aku 8 kampik pun tak habis ni. 2 kampik pun menanak tak selesai. Akhirnya daripada perasaan hasad itu timbul satu rasa, macam mana aku nak buat bagi dia orang tak pergi terus. Itu yang duk buat bomo, buat bomo, buat cara ilmu hitam. Kemudian sebarkan fitnah. Saya ingat dari saya kecil-kecil dulu orang cerita, dalam kuah laksa dia tu buah spender. Dia bubuh tisu tanda. Fitnah. Hang tengok ke dah, depa lah habaq. Dia bubuh tisu tanda tu likat tu. Fitnah. Kenapa dikatakan fitnah? Sebab kita tak tengok. Kita dengar orang bagi tahu, kemudian kita sebarkan perkara yang tak sahih. Hadir daripada mana? Daripada perasaan hasad dengki. Hasad dengki ni, kata Nabi, dia kata, al-hasadu ya'kulul hasanat, dia akan makan kebaikan. Kebaikan apa? Seluruh amalan yang kita buat. Apa amalan yang kita buat? Tak banyak pun amalan kita. Habis sangat sembahyang fardu 5 waktu dulu. Sebab kalau rajin puasa pun mungkin demi Ramadan yang tak tinggal sehari pun. Itu pun pasal dah tak boleh cuti. Cuba kalau ada cuti, dia tunggu bila aku nak cuti. Nak habis nasi sahur tak habis malam. Tapi dah oleh kerana dah mai dah tua-tua ni tak ada cuti, hasanat itulah yang akan dimakan oleh perasaan dengki. Perumpamaannya kata Rasulullah macam api makan kayu. Api itu kata Rasulullah ibarat perasaan dengki. Kayu tu ibarat amal soleh kita. Yang saya sebut tadi, amalan kita tak banyak, amal soleh tak banyak. Tapi oleh kerana hasad yang menjadi api itu marak menyala. Sebab apa? Sebab dia masuk di dalam kayu api banyak mai, ambuk mai 5 kontena pun, kalau dapat dekat api hak kecil saja, dia boleh makan tak? Kan dia kenyang, dia tak akan makan banyak sangat kayu tu. Kayu itu umpama amal soleh. Sementara hasad itu umpama api, kata Rasulullah. Api ni dia kecil, tapi hang bawa mai kayu besar mana pun dia boleh bakar. Betul tak? Hang bawa mai lah amalan banyak mana pun,
kalau ada sedikit perasaan dengki dalam hatimu, dia nanti makan habis. Itu perumpamaan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Bimbang kita amalan tak banyak, perasaan dengki dalam hati itu ada sentiasa. Tak boleh tengok orang lain senang sikit, orang lain dapat lebih sikit. Rasa sakit ni, rasa sakit sangat-sangat. No, tukar pula kereta. Kereta lama tak habis bayar lagi, tukar lain pula. Tangan tengoklah, sikit hari lagi orang main tarik lah. Dua-dua tak boleh bayar. Tengok orang tarik seronok. Seronok. Perasaan dengki dalam hati. Sebenarnya, selagi ada perasaan tersebut, dia sedang makan hasanat kita. Segala kebajikan kita, amal kita, semua akan dia makan. Akhirnya, kembalilah kita ke hadrat Allah dalam keadaan muflis. Sebab apa? Penyakit hati. Dahsyat ni Kalau di dalam surah Falaq, Allah Ta'ala merakamkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Allah Ta'ala bercerita kepada baginda Nabi SAW tentang perasaan hasad. Daripada perasaan hasad dengki itu akan terbit satu bisikan-bisikan jahat daripada syaitan yang menghuni di dalam hati kita untuk bertindak agar orang yang menerima nikmat itu musnah. Mai daripada mana? Mai daripada hasad. Itu yang bila ayat yang terakhir daripada surah Falaq itu, sesungguhnya orang yang berhasad tu dia memang berhasadlah dia. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kamu tak lindung dengan Allah daripada orang yang berhasad tu sebab dia memang berhasad. Yang Allah Ta'ala cerita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda kena sihir. Baginda sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Kenapa Nabi kena sihir? Kerana hasad dengki. Nabi disihir dengan sebab pendeta-pendeta Yahudi tidak boleh menerima baginda sallallahu alaihi wasallam. Selalu saya cerita benda ni. Tak boleh terima sebab Muhammad tu berbangsa Arab Quraisy. Kenapa tidak berbangsa Bani Israel? Sedangkan kami adalah satu bangsa, satu keturunan yang terpilih. Yang kami tunggu daripada keturunan kami, kenapa datang daripada bangsa Arab? Bani Ismail. Kenapa tidak daripada Bani Israel? Bani Ishaq. Dan akhirnya, cuba menjatuhkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Depa buat apa? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Iaitu minta lindunglah dengan Allah daripada kejahatan ahli sihir yang menghembus pada simpulan-simpulan. Dibuat daripada satu patung, dibuat satu patung daripada jerami, dibentukkan, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata. Lalu ditusuk duri, jarum. Diambil daripada barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia ambil? Dia ambil rambut baginda sallallahu alaihi wasallam yang terlekat pada sikat baginda yang patah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang sempurna penampilan, cukup jaga penampilan. Nabi ada beg tangan. Pasal bayang aku beg tangan kita merepek. Nabi ada beg. Di dalam beg Nabi tu ada sikat, ada cermin, ada celok. Menandakan baginda ni orang yang sentiasa jaga penampilan. Kita kalau kata dalam beg kita ada sikat, ada celok, ada cermin, tu sunnah lah. Segala makneka ada dalam beg kita tu. Tapi kalau kita bawa benda tu, dapat pahala sunnah. Sikat tak payahlah kot nak sikat menari. Kan kita duduk dalam tudung. Ada satu sikat Nabi patah. Bila sikat Nabi tu patah, sebab tu Nabi kata makruh kita menggunakan sikat yang dah patah. Orang boleh buat sihir.
daripada sikat tu. Bila mana diambil sikat tu, dicuri dalam simpanan baginda oleh seorang lelaki Yahudi. Sebab apa? Pendeta suruh nak helaian rambut Nabi untuk dibuat sihir. Allah bagi keizinan. Kalau Allah Ta'ala tak bagi keizinan, memang tak boleh buat. Tapi nak diceritakan punca turunnya surah Falaq tersebut daripada hasad dengki manusia, maka Allah Ta'ala nak cerita kepada Rasulullah. Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit sampai tak boleh nak bangkit, bagai rasa dicucuk-cucuk jasad baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, sakit sangat. Menyebabkan Nabi tak boleh nak bangun. Jika ni hanya Jibril yang tahu. Daripada tak mana replika atau patung yang dibuat bentuk Nabi itu dicucuk dengan jarum, diikat dengan rambut, diletak dalam satu telaga yang tak ada air. Diletak di dalam telaga tersebut, diikat sebanyak 11 ikatan. Kemudian bila baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, hari yang ketiga sakit pelik kan, sampai tak boleh nak bangkit. Kemudian datanglah Jibril alaihi salam. Baginda Jibril alaihi salam bercerita tentang penyakit hasad datang daripada pendeta Yahudi yang berkomplot sesama mereka untuk menghapuskan Muhammad. Kenapa apa? Kerana perasaan hasad kepada Nabi. Nabi kacau orang tak? Dia tak kacau pun. Dia cuma berdakwah. Salahkah kita sampaikan kebaikan? Salah bagi orang yang sakit hati. Orang yang dengki dia rasa benda tu salah. Nabi tak pernah menyakiti sesiapa. Jiwa baginda jiwa pemaaf. Baginda sentiasa bersedekah. Pun orang tak suka. Jadi itulah cara untuk menghapuskan Rasulullah. Dan diajarlah oleh Jibril. Antara bacaan yang diajar suratul Nas dan suratul Falaq. Dua surah tu. Jadi campur An-Nas dan Al-Falaq 1516. Surah An-Nas 6, surah Falaq 5. Menjadikan 11. Dicampur keduanya menjadi 11. Setiap kali Nabi baca Qul a'udzu birabbil falaq, terbuka satu ikatan. Sampailah yang ke-11 dicampur dengan surah An-Nas, maka terbukalah 11 ikatan tersebut dan baginda bebas daripada sihir. Sihir tu kalau boleh nak buat sampai mati. Kita biasa jumpa kan, zaman-zaman lalu ni kita ingat, takkanlah ada lagi. Ada. Kalau tak ada, Allah Ta'ala tak cerita. Kita dulu orang buat lah. Daripada dulu sampai sekarang. Bahkan mungkin lebih dahsyat lagi. Lebih maju, lebih dahsyat. Sampai kira sihir ni adalah satu keizinan Allah bagi menguji akidah orang yang beriman. Kita kata, orang buat jahat pun dapat keizinan daripada Allah. Kita buat baik ni punya mengaji, punya baca macam-macam. Pasal apa nak kena juga baca segala jenis ayat pendinding? Kenapa dia singgah juga ujian akidah untuk orang yang beriman? Nak terus berpegang tak dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kamu? Macam Rasulullah, dia tak marah kan? Lepas dia terlepas daripada ikatan sihir tu, lalu dia bangkit dan dia kata, jangan kamu tinggal membaca Mau'izataini, dua surah yang menjadi pelindung, pendinding daripada segala jin dan juga syaitan. Jin dan juga manusia, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Sebab jin dan manusia ada sifat hasad. Binatang dia tak ada hasad. Pernah dengar lembu pergi merompak rumah orang? Rompak, hampa je pakai baju lembut. Aku ni baju selam, tak ada spender pun orang tak bumbuk. Tak ada. Tidak ada perasaan sedemikian. Yang ada hanya dua makhluk. Jin dan juga manusia. Tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bukan kata hasad dengki haram keseluruhannya.
diharuskan. Nah, kata Imam An-Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin, la hasada illa fi atain. Janganlah kamu berhasad kecuali pada dua perkara. Maknanya boleh berhasad, tapi hanya untuk kepada dua perkara. Dua benda ni boleh nak berdengki dengan orang. Apa dia? Yang mana yang pertama dia kata, kena ada perasaan hasad dalam diri kita bila tengok orang baca Quran. Boleh geram tuan. Dia boleh mengaji, aku ni awak yang tak boleh nak baca. Mestilah mengaji dengan mereka. Tak mau, malu. Mereka semua pandai-pandai dah. Pasal mereka tak pandai tu mereka pergi belajar. Segan lah aku baca tak betul. Salah. Mereka tegur tak mau, tak lagi mereka kata apa-apa dekat aku. Tapi dalam hati kena ada, wajib ada perasaan hasad. Aku nak belajar sampai boleh. Walaupun waktu kita baca tu, satu kelas kakak gelak kita. Gelak api lah. Itu kena ada perasaan hasad. Yang ni kira, dah lah hang tak mau ngaji. Dah lah hang tak reti ngaji. Hang kata pula dekat mereka yang rajin ngaji. Ngaji apa tu? Aku tengok duk bergelak seronok suka ngaji mereka tu. Dah makan. Dah makan. Ngaji koi. Bila orang ajak dia tak boleh. Kami tak ada masa. Tak boleh. Kami kerja banyak. Kerja hang lah. Sampai bila-bila takkan habis. Wajib ada dalam hati. Kena ada dengki. Dengki ni, dengki nak berlumba-lumba. Boleh dapat. Macam mereka dapat. Pasal apa mereka ada masa, aku tak ada masa. Masa Allah Ta'ala bagi sama banyak. Dekat mereka 24 jam, dekat aku pun 24 jam. Dekat aku 20. Mereka 24 dah. Sama. Tapi kenapa mereka ada, kenapa aku tiada? Cari, panggil orang mai, bayarlah upah sikit. Dia bukan nak minta sampai 500-600. Baru nak ajak alih baca betul huruf. Elok-elok. Esok aku nak masuk di kalangan mereka. Itu dia kata, yang pertama kena ada hasad bila tengok orang pandai baca Quran. Macam mana nak buat? Bukan buat bagi dia bisu. Bukan buat bagi dia bisu, tapi kita berlumba dengan dia untuk menjadikan kita macam tu juga. Kemudian pada perkara yang kedua, kita kena ada perasaan hasad dalam hati kita bila kita tengok orang bersedekah. Tak usah sedekah banyak mana. Setakat mana yang kita ada rasa, mereka boleh bagi. Dia tu aku tengok tak kerja pun. Tak kerja pun. Di rumah lama dah. Adalah mungkin anak-anak suar sebulan sekali ke, suami tempiah-tempiah bagi ke. Tapi dalam duit tu dia boleh bersedekah. Dia boleh agihkan RM1 2 untuk dia bersedekah. Yang kita ni duit jenuh. Tapi kira kok arah kebajikan tu susahnya nak bagi. Wajib ada perasaan dengki. Yang pertama, bila tengok orang pandai baca Quran. Yang kedua, bila tengok orang bersedekah. Wajib ada perasaan dengki. Saya nak cerita satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, satu hari aku sedang duduk bersama dengan Abdullah bin Amru bin As. Anak kepada Amru bin As. Duduknya kami, mereka ni macam teman sebaya. Dalam umur 15 tahun, 16 tahun begitu lah. Tengah-tengah duduk, Rasulullah ketika itu sedang membaca wahyu, dia baca Quran. Jadi bila habis tu, Anas bin Malik kan adalah orang suruhan dia bermain di sisi Nabi SAW. Bila Nabi habis selesai baca, Nabi kali lah tengok dua-dua sahabat ni sedang bermain. Nabi kata, hampa nak tengok tak ahli syurga? Ni hadis panjang lah. Pakat-pakat nak tengok lah ahli syurga. Tengok saat lagi dia keluar daripada masjid. Nampaklah seorang lelaki bawa kasut di tangan kiri dia, sambil berjalan keluar daripada masjid, baru selesai solat duha.
di janggut dia masih basah kesan wuduk. Lepas tu Anas bin Malik tunjuk dengan isyarat mata kepada Abdullah bin Amr bin As. Yang tu ke? Orang Ansar dia berkata. Orang Ansar ni penduduk tetap Madinah. Okey, terus lagi. Nah, keesokan harinya pada waktu yang sama Rasulullah tanya lagi, hampa nak tengok tak ahli syurga? Mana? Tengok lelaki yang sama. Lelaki yang sama. Rasulullah tunjuk. Ketika ni Abdullah bin Amr bin As terdetik dalam hati dia. Aku tak nampak dia baca Quran, duduk dalam masjid, tak keluar-keluar ketika pun. Yang aku nampak dia masuk sembahyang 2 rakaat, dia keluar bawa kasut dia, terus dia balik. Aku tak nampak dia buat apa pun. Mai hari ketiga, bila Rasulullah masih lagi tunjuk lelaki tersebut adalah ahli syurga, timbul satu rasa dengki dalam hati dia. Macam mana dia ni boleh masuk syurga? Yang tu kita boleh dengki. Boleh dengki bila dengar orang masuk syurga. Yang ni dengar orang masuk syurga, masuklah apa. Aku tak apa, duduk tang mana pun tak apa. Dosa duduk tak apalah nak. Memang tak boleh, tang mana pun tak boleh. Aku nak ke syurga juga. Abdullah bin Amr bin As ambil satu keputusan nak ikut lelaki ni balik. Rasulullah kata, kalau hang nak tahu apa dia buat, hang ikut duduk dengan dia. Dia nak buat macam mana? Dia kata kepada Rasulullah, aku nak pergi menuntut ilmu dengan lelaki yang kata penghuni syurga tu. Jadi dia bagi alasan kepada Rasulullah, dia nak pergi menuntut apa ilmu yang kawan tu ada hingga melayakkan dia ke syurga. Dia pergi di rumah lelaki Ansar. Dalam hadis ni dia tak sebut siapa nama lelaki Ansar tu. Kemudian dia minta izin, dia kata, aku ada berlaku pertelingkahan dengan bapa aku. Bapa dia ni Amr bin As. Oleh kerana bapa tu marah dekat dia, dia kata, aku bernazar aku takkan balik rumah 3 hari. Tak balik dah rumah. Sebab bapa aku marah kat aku. Tak balik 3 hari. Boleh tak dalam masa 3 hari tu aku nak tumpang duduk di rumah? Dia tanya kepada lelaki yang Rasulullah sebut sebagai penghuni syurga. Lelaki tu kata boleh. Tapi aku ni bukanlah orang kaya. Apa yang aku makan, itulah yang engkau makan. Macam mana hang tengok kesederhanaan rumah aku, maka hang duduklah dalam kesederhanaan ni. Aku tak ada apa yang nak dibanggakan dari segi sarir. Sarir ni katil, alas tidur. Sarir ni tempat alas tidur. Kalau hang tengok aku tidur di atas jerami, maka itu juga tempat tidurmu. Aku tak mampu nak pergi cari yang lebih empuk dan tebal. Dia tak apa dia cari dulu. Kata Abdullah bin Amr, bila aku duduk dengan dia, aku tengok dia hari pertama, dia bangun sembahyang malam. Tak lama, dia tidur balik. Sampai subuh, dia bangkit, dia keluar pergi Masjid Nabawi. Aku ikut dia, balik mat. Dia iktikaf dalam masjid sampai habis zuhur, balik mat. Esok pun aku tengok macam tu. Tak ada lah kata dia bertahajud dari malam sampai pagi. Tidak. Dia bangkit tahajud, dia buat dalam 3-4 rakaat namanya. Dia tidur. Lepas tu dia tunggu subuh, dia bangkit subuh. Dia pergi masjid. Macam tu lah rutin dia. Aku tengok dia. Kalau nak dibandingkan dengan sahabat lain lagi hebat. Pasal apa Rasulullah kata dia adalah antara penghuni syurga. Bila dia duduk hari ketiga, dia nak tanya lelaki ni, apa dia rahsia amalan? Dia berharap kata, sebenarnya dia kata, aku tak bergaduh pun dengan bapa aku. Kami tak ada apa masalah. Cuma aku ada satu perasaan iri hati, dengki. Bila mana Rasulullah kata hang penghuni syurga, aku nak ke syurga juga. Aku dengki kalau dengar hang masuk syurga. Yang tu kena dengki. Dan
Aku duduk dengan orang 3 hari sebab Rasulullah kata kita kalau nak kenal orang, duduk dengan dia 3 hari. Baru orang boleh kenal dia siapa. Kalau tidak orang takkan-takkan dia jumpa kau jalan, duk hohe-hohe kau jalan, tak kenal dia. Aku duduk dengan dia 3 hari orang kenal. Oh, macam ni ke perangai dia. Dengan tak boleh sabar dia. Dengan tak kerti nak bersyukur. Dengan tak tahu nak redha, tak kerti terima kasih. Jadi dia kata bila aku duduk dengan aku dengar biasa-biasa saja. Tapi perasaan aku tak puas hati maka aku bertanya. Lepas tu aku duduk dengan 3 hari. Apakah amalan kamu hingga melayakkan kamu menjadi ahli surga? Maka jawab lelaki itu. Seperti mana yang hang tengok, itu saja aku, dia kata. Itu sahaja aku. Bersederhana. Cukup sederhana nak kata mewah. Makan adalah roti kadang ada cicah, kadang tak ada cicah. Kendam dengan ayak liok, kembang, telan. Kita pergi kedai beli roti canai, balik main liat roti ni. Tak mau makan? Pergi cari kedai hak lembut. Cari sampai lembut. Pergi cari kuah. Kuah tak ada isi, tak mau. Kuah saja, tak mau. Oh, memilihlah kita ni. Kemudian, tapi dia kata, aku ada satu perangai. Lelaki ni nak buka rahsia. Rahsia hasanat dia. Aku tak pernah kisah pada apa yang orang lain miliki. Kerana aku bersyukur dengan apa yang aku miliki. Dia tak kisah hampa nak dapat kapal terbang seorang sebiji parking depan rumah pun, hamba punya pasal lah. Sebaliknya, apabila aku melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, aku tumpang bersyukur, tumpang seronok. Alhamdulillah dia dapat nikmat tu. Alhamdulillah dia dapat nikmat ni. Bahkan dia kata, aku di antara orang yang mempunyai rasa hasad dalam hati apabila aku melihat sahabat-sahabat lain dapat bergandengan duduk dengan Nabi, tidur dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi dengan begitu dekat. Sementara aku selalu memandang baginda hanya dari jauh, sipi-sipi jauh saja, dia kata. Tapi aku tetap bersyukur kerana aku hidup pada zaman Nabi. Ada mai perasaan tu. Tak ada lah dengki busuk perut. Depa saja duk kawai. Kami sampai tak boleh nak dekat. Tak ada. Tak ada, dia kata. Dalam diri aku tak ada perasaan iri hati. Rupa-rupanya yang tu saja amalan dia. Bahkan bila melihat orang lain mendapat nikmat, aku tumpang bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia dapat. Baguslah dengar dia dapat. Kami tumpang seronok. Dengar orang lain kerja. Gaji dia sebulan 40,000. Alhamdulillah. Orang kita, Muslim kita, kalau gaji dia sebulan 40,000, campur dengan 10 bulan dah jadi 400,000. Zakat banyak dia boleh buka. Alhamdulillah terbela nasib fakir miskin. Anak-anak yatim daripada zakat tersebut. Bukan nak memusnahkan dia. Memfakirkan dia, memfitnahkan dia. Sebaliknya tumpang bersyukur. Maka kata baginda Nabi SAW, jangan ada perasaan hasad dalam hati kamu untuk melayakkan kamu ke surga, kerana hasad tu dia akan makan amalan kamu seperti mana api makan kayu. Itu saja punca dia. Bila adanya perasaan tu dalam diri kita, habis rosak binasa segala amalan. Mayang rajin tapi punya berdengki. Dengan ipak dua pun berdengki. Dengan adik-beradik sendiri pun dengki. Punya berkira lah dengan adik-beradik sendiri. Tak boleh lebih. Sekolah. Anak adik kita dengan anak kita sebaya. Sebaya. Tapi adik tu dia nasib baik sikit. Dia jadi cikgu di sekolah. Bila dia cikgu, anak dia selalu tempat teratas ranking dalam kelas. Anak kita ni, kita jadi cikgu di rumah. Cikgu yang tak berapa nak cikgu ni. Boleh tak boleh sudah macam pasal hang lah. Kawan tu baru main tanya.
Kan matematik lah ni saya pun tak boleh selesai lah macam-macam ni. Memang tanya, tengok, mak aku pun tak kerti. Hang pergi sekolah buat apa? Tak payah marah. Marah ke anak. Hang pergi sekolah buat apa kalau balik mana tanya aku hantar hang pergi sekolah. Nak bagi hang pandai. Kalau hang nak balik mana tanya aku pergi sekolah. Bukan anak pergi ikhtiar. Carilah kelas tuition untuk dia. Kalau kita tak boleh kan. Ni cikgu makan dengan ibu buta. Tengok kata sepupu tu. Dia tak apalah mak dia. Cikgu hang tak tahu dia buncok soalan. Hari-hari time periksa tu cabak semua. Esok masuk ni. Pasal tu dia boleh. Dia boleh dua beradik kot. Mai satu perut. Sedarah sedaging kot. Ada perasaan tinggi. Tak boleh tengok. Bukan kata dengan orang lain. Dengan orang yang terdekat saja. Kalau kita tengok. Tukang kasut. Dia biasanya tukang kasut dia tak ada kedai kan. Kalau tukang jual kasut dia ada kedai kasut. Tapi kalau tukang pemilik kasut dan tiba bina ya klinik kasut. Dan ditumpang lah kaki lima mana-mana kedai-kedai kopi Cina ke. Mana-mana kedai dia akan tumpang sikit je dia ambil. Dia akan tulis ini kasut untuk siapa-siapa yang nak pergi jahit kasut ke, gam kasut atau keluar ke. Yang tu saja kerja dia. Dia nak berusuk perut tak dengan Cina hardware yang dia tumpang kaki lima tak. Dia takkan rasa begitu. Tapi dia nanti busuk perut, dia nanti dengki dengan hak yang tukang kasut lagu dia juga. Tukang kasut juga. Dia tu dia tak kira halal haram, dia pakai jahit je. Aku tak boleh, aku pilih hak ni. Ampilah dekat dia. Dia pakai gam daripada sekian-sekian bahan. Fitnah. Dikeluarkan fitnah. Daripada mana? Hasad. Daripada perasaan hasad. Maka terjadilah perbuatan pertama fitnah. Kemudian sihir. Dan akhirnya membinasakan. Boleh membawa kepada membunuh. Sampai kepada membunuh. Pasal apa? Bila dah jumpa umur, aku tak boleh, tak puas hati. Buat sampai mati. Kan ada yang kena sampai mati. Sampai habis umur. Kita jumpa muntah darah. Daripada mana datang? Segala kaca. Kan serbuk kaca. Miang bulu. Paku jarum. Keluar daripada muntahan dia. Mati pada muntahan yang terakhir. Mai daripada mana? Keluar melalui lubang. Dubur dia. Ketulan rambut. Ketulan rambut. Ataupun paku-paku yang berkarat. Takkanlah dia tak makan nasi. Dia makan benda tu semua. Mai daripada mana? Akhirnya mati. Dia buat melalui hanya melalui minuman saja. Kenapa? Hasad. Kerana perasaan hasad. Sebab tu dia kata dia makan habis amalan. Habis amalan tu akan dimakan. Sehingga kan dia kata sabda Nabi lagi la tahasabu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini pesanan baginda Nabi SAW, yang mana dia kata jangan dengki setengah kamu dan setengah yang lain. Jangan memutus silaturahim. Maaf, yang ini bukan hadis. Ini adalah ayat Al-Quran. Ini ayat Al-Quran. Setengah kata hadis, tapi sebenarnya hampir sama muradif kedua-dua ayat tersebut. Yang mana jangan dengki setengah kamu dengan setengah yang lain. Jangan memutuskan rahim, yang silaturahim, setengah kamu akan setengah yang lain. Jangan marah setengah kamu akan setengah yang lain. Jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah yang lain pada ketika berjumpa, dan hendaklah kamu bersaudara sekalian hamba Allah Ta'ala. Disebut di sini Allah Ta'ala melarang kita yang pertama sekali, jangan tahasadu. Jangan sesekali kamu berhasad kepada setengah yang lain. Ini kepada kawan kamu, saudara kamu, orang yang dekat dengan kamu, orang yang jauh dengan kamu, orang yang satu level dengan kamu, ataupun yang lebih atas level daripada kamu. Kita dengar jiran kita yang sebelah rumah dia naik kancil,
Kancil kan edisi terhad dah lah ni. Tukar dah kancil dia. Tak nak dah kancil. Beli Ferrari. Oh, mana main duit ni. Hari kancil tukar Ferrari, aku nak naik ni bekak tu. Aku mana? Dia naik Ferrari, main. Ferrari takkanlah tempat parkir pun kena tukar lah. Takkanlah duduk dalam penuh burung ni. Kan? Tak sesuai lah dengan dia. Buat tempat parkir lawa pada rumah. Orang pada dengan Ferrari nak parking kan? Mana punya duit main ni? Main loteri. Dia main dah. Dia main loteri. Menang dekat juta. Patutlah beli Ferrari. Itu kata second hand. Second hand pun Ferrari. Bukan main-main. Bukan biasa-biasa. Dapat di mana? Nombor loteri tu. Pergi buat apa-apa Pergi di kubur tu keramat tentang mana tau. Menurun. Fitnah. Fitnah berluasa. Dia malah pada mana? Hasad. Terbit dalam diri dia. Kalau bukan nak berkat, tengoklah tak lama dah. Dengar-dengar konteks dia terkemuk kata, aku dah kata. Aku dah kata duit tu dia loteri, duit tu tak berkat. Hang tahu daripada mana? Hang boleh karang satu cerita, boleh buat satu buku. Cerita hasad kamu. Berdosa ni. Rupa-rupanya ketika mana kita sedang menyebarkan fitnah hasad dengki kita itu, ke saat itulah pahala kebajikan kita, segala hasanat kita sedang ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Diberikan kepada orang yang individu yang kita dengki itu. Dan akhirnya habislah kebaikan kita itu diberi. Nak apa? Ambil pula segala dosa dia. Keburukan dia, kejahatan dia, mai pula kita campur dengan kejahatan kita yang ada sedia banyak. Habis. Kerana apa? Kerana berhasad. Sebab tu Allah Taala sebut, la tahasadu. Jagalah hati kamu. Ubahlah hati kamu. Dengan apa? Penawar lagi ubat perasaan hasad dengki ialah alhamdulillah. Apa dia alhamdulillah tu? Mensyukuri nikmat Allah. Seperti mana kata lelaki Ansar tu tadi. Aku tak pernah ada hasad pada siapa-siapa kecuali aku sentiasa bersyukur dengan apa yang aku dapat. Dapat banyak mana pun alhamdulillah. Aku dengar orang dapat, aku alhamdulillah. Aku tumpang seronok. Bagus tu dia boleh dapat. Dia usaha dapatkan dia lah. Bukan kita nak merosakkan dia, nak menghapuskan dia. Sebaliknya kita mensyukuri dengan apa yang ini. Tidak kita buat macam-macam. Tak kurang dengan fitnah yang kita lemparkan. Kita sihirkan dia dan akhirnya memusnahkan dirinya. Itulah yang mana dilarang oleh Allah Taala. Dan disebut lagi wala taqata'u, dan jangan kamu taqata'u, memutuskan silaturahim. Tak mau dah bercakap, terus sentak. Tu elok-elok tu. Awak yang sentak tu. Tengok kawan tu beli Ferrari, terus kadang marah. Sentak dah. Taqata'u. Aku ingatkan dia main apa dah. Dia ni dah melawan tokek dah, mana boleh. Kalau kata kita nak jugalah Ferrari tu, dibeli yang di kedai minyak tu ada orang jadi. Jadilah alhamdulillah. Pamer tu dalam rumah. Dia punya tak boleh bawa dalam rumah, aku boleh bawa dalam rumah. Dia punya dia naik atas kereta aku, kereta tu naik atas aku. Pujuk diri, buang perasaan dengki, hasad tu, mensyukuri seronok tu. Tumpang seronok. Bukan apa, tumpang keseronokan dengan apa yang dia miliki. Itulah yang wajib ada dalam diri kita. Jangan sesekali kita taqata', memutuskan silaturahim. La tabaghadu, jangan marah. Jangan marah tengok orang dapat lebih, kita dapat tak lebih, kita dapat kurang. Kenapa dia dapat lebih? Itu rezeki dia. Pujuk hati dengan rezeki dia, alhamdulillah. Rezeki kita tak kat ni saja. Sebab tu kata Hasan Basri, aku tidur lena. Kenapa aku tidur lena? Kenapa hati aku senang? Sebab aku tahu rezeki aku Allah punya. Siapa tak boleh curi rezeki aku?
Sebab rezeki aku Allah punya. Allah akan bagi dekat aku. Walaupun rezeki itu ada di dasar lautan. Tapi kalau aku punya, dia akan main dekat aku. Yang ni yang duk puluh nak ambil orang apa? Itu bukan kita punya, itu orang punya. Maka aku terima ini hak aku, ya Allah. Ini saja yang aku dapat. Kadang ramai dah dekat kita ingat, seronok dapat kat aku banyak lah. Ni aku punya semua. Kata saat lagi, hilang setengah. Oh, takat tu saja. Saya takat itu. Maka ketika tu kita akan lebih redha. Ini saja. Nah, ini saja. Jadi jangan bersusah hati. Andainya kita tak memiliki apa-apa juga. Kan kata seorang wali Allah yang belajar ilmu melalui seekor anjing. Bila mana dia tengok anjing tu, dia tengah duk berjalan di melalui satu lorong, dia jumpa anjing tu ada, dia tu yang angkat jubah dia. Dia angkat jubah dia, dia simpang pojok. Anjing tu tengok dia sambil meleleh air dia. Perhati anjing tu tengok muka dia. Bercakap dalam bahasa yang Allah Ta'ala bagi faham. Awak angkat jubah lah. Mungkin rasa aku jijik kan? Sebab aku ni najis, mughalazah, najis yang tidak dimaafkan. Mungkin rasa aku kotor, aku jijik. Tapi sebenarnya jauh lebih jijik. Jauh lebih jijik daripada aku. Sebab aku, najis aku bila dibasuh 7 kali bercampur dengan air tanah salah satu yang terkira tu, aku akan suci. Tapi punya perasaan bangga diri, walaupun dibasuh dengan 7 lautan, takkan menghilangkan najis dalam hatimu. Itu kata anjing bagi sekolah. Anjing bagi ceramah kat sama wali. Kemudian wali ni sentak dengan perkataan daripada anjing yang Allah Ta'ala bagi keizinan untuk dia faham. Benar apa katamu. Aku ada perasaan, aku merasa diri aku lebih mulia daripada kamu. Kalau macam tu lah ni aku nak ikut hang lah. Jangan, dia kata hang jangan ikut aku. Kalau hang ikut aku, dia kata, orang akan, manusia yang seperti hang akan baling aku dengan batu. Aku tak buat apa pun kat mereka. Aku tak pernah ganggu mereka. Aku hanya melintas pada bahagian-bahagian laluan aku yang Allah Ta'ala letakkan untuk aku berjalan di situ. Tapi aku dibaling dengan batu. Zalimnya manusia. Kerana merasa diri mereka lebih mulia. Sebenarnya mereka lebih hina daripada aku. Itu menyakit hati ni. Kita ni lah. Tengok anjing lalu buat rumah. Anjing. Ambil batu baling dia. Dia perhati tengok. Kadang-kadang lintas tu bawa anak berderet. Kamu tuan dah pindah habis. Kita ni punya baling lah Punggai dia tak buat apa pun, berhenti, tak perhati, tengok rupa kita. Kita gempak dah tu lah. Cuba kalau kata dia boleh bercakap no. Dia carut mampu. Dia tak boleh cakap. Aku rampak dah kai. Aku masuk kai. Dan akhirnya wali tu kata, engkau adalah salah seorang daripada guruku. Mengajar aku erti membersihkan hati. Jangan doa saja sendiri, kata kita ni bagus, kata kita ni baik, kita ni mulia. Tidak ada kebaikan dalam diri kita, melainkan najis dan kekotoran yang terpalit di hati. Maka wajib ke atas kita untuk membersihkannya. Bagaimanakah cara untuk kita membersihkan hati kita daripada hasad? Maka Syekh kita memberi satu panduan. Hendaklah kamu sentiasa bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Kalau tengok orang dapat, tolong bersyukur untuk dia. Seronok dekat dia. Oh bagus. Anak kami mengaji sama. Tapi anak dia nak pergi universiti. Anak aku boleh tafsir. Siti saja. Uni tak ada. Jadilah. Alhamdulillah. Orang dapat pakai jubah, dapat bunga. Hang dapat apa? Anak rumah dapat apa? Tengok. Orang minat pun nikah. Senang. Jangan kata dekat dia kesian kat dia. Rezeki dia ada dekat tu. Hikmah dia. Kenapa dia
Dia tak pandai macam orang lain. Hikmah dia sebab Allah nak suruh dia teman kita, duduk dengan kita, berbakti dengan kita. Dan kemungkinan orang yang ke Menara Gading tu dia akan jauh lagi. Tinggal mak dia seorang-seorang di rumah. Nak minta tolong balik sekali-sekala tak boleh, kerja sibuk, ni nak kena buat, ni nak kena buat. Mujurlah ada hak yang tak reti tu. Itulah tunggu. Sentiasa ada. Walaupun duit dia tak banyak. Bersyukur dengan apa yang kita ada adalah satu-satunya ubat untuk penyakit hasad. Bersyukur. Ujuk hati kita, janganlah dok rasa marah dekat orang. Wala tabaghadu, jangan marah ke orang. Biar dia nak dapat. Yang tu kelebihan dia, yang tu rezeki dia, rezeki kita takat dia. Janji ada syurga untukku. InsyaAllah ta'ala. Tanda dekat dan sabda ia dabba ilaikum da'ul umam. Wallahu alam. Habis dah lah sejam. InsyaAllah bulan depan kita sambung sampai kepada dabba ilaikum da'ul umam qablakumul hasadu wal baghdha. Di antara hadis-hadis Nabi SAW masih menceritakan tentang hasad dengki. Dan fahamlah kita bahawasanya sifat hasad itu dia akan memakan segala kebaikan. Penat buat baik ya. Penat buat baik kalau kata kita simpan perasaan hasad. Jangan ada walaupun sedikit. Baik, sebelum kita sudahi, saya nak tanya ada soalan? Ada apa nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana-mana Kak Limah. Siapa ni? Kak Limah, Masya Allah. Masya Allah ya. Kak Limah. Apa khabar? Ucap terima kasih Ustazah. Nak Kak Limah sedang dah lah ni. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tapi masih lemah. Masih lemah lagi. Doa seorang ibu Kak Limah. Doa yang paling makbul. Doa yang paling power. Doa seorang ibu Kak Limah. Masya Allah. Bersabarlah. Terima kasih banyak Kak Ustazah. Saya tak buat apa pun, hanya doa yang saya sampaikan. Ustazah, Kak Limah nak tanya. Ya. Macam Ustazah kata tadi yang putus silaturahim kan? Ya. Kalau kita memang kita tak mahu putus silaturahim lah, tapi dah ada masalah tu jadi kita tak boleh tengok. Macam Kak Limah tak boleh tengok dia. Bila tengok tu dia teringat, sedih. Kak Limah tak mahu tengok langsung. Tapi dalam hati tu sayang. Tak apa Ustazah. Okey, baik. Ni mungkinlah dendam lama ni, tak lama lah. Okey, kita tak putus silaturahim. Maksudnya macam ni. Yang Rasulullah sebut tadi wala tahasadu wala taqata'u, jangan kamu memutuskan silaturahim. Dan hadis ni dia ada sikit sambungan dia. Yang paling terbaik kalangan kamu apabila bertemu itu fabda'u bisalam, maka mulakanlah dengan salam. Tengok dia, kalau kata jumpa dia walaupun hati ada sesuatu okey lama, apa tu mulakan dengan memberi salam, kerana salam itu akan menghapuskan sebarang jenis rasa benci, rasa dendam, rasa marah kita. Sebaik-baiknya bagi salam. Itu menghubungkan kembali silaturahim. Cuma kita kata mungkin tak boleh baik seperti dulu. Tetapi buatkan satu perasaan dalam pada diri kita ni, mulakan dengan memberi salam kalau berdekatan. Kalau berjauhan, yang Nabi sebut pada akhir dia kata wala tadabaru, jangan kali muka kok lain. Kalau kita tak mau takut-takut putuskan silaturahim dengan dia, maka wala tadabaru, jangan kita kali muka kau lain, tengok bisa aku tak boleh pandang muka dia, kita kali kau lain. Tapi wa khairukum, yang paling terbaik di antara kamu fabra'u bisalam, mulakanlah dengan memberi salam. Allah Kak Limah. Lagi satu Ustazah.
Ya, Kita kan nak pergi jalan musafir kan. Kat mana nak pergi pula ya. ni Langkawi ni. Oh ya Ha. ke? Lepas tu kalau kata kita duduk, kita tahu berapa hari kita nak duduk kan. Kita Ya. boleh jamak selama 3 hari kan Ustazah? Okey, okey, baik, baik. Apabila Dan lagi kita satu, tahu, lagi okey. satu Ustazah, kalau kita pergi kita tak tahu berapa hari nak duduk. Macam mana tu Ustazah? Okey, baik. Bila kita pergi musafir satu tempat, kita tak tahu berapa hari kita nak duduk. Tak Ya. tahu lagi nak balik bila. Tapi kita Ya. ketika tu kita harus jamak. Sebab Hmm. kita tak tetap berapa hari yang kita nak duduk. Kita boleh buat jamak dalam tempoh 3 hari. Hari Ya. pi tak dikira hari kita duduk sana. Hari pi tak dikira sehari lagi. Hari sampai. Katalah kita pi 13 hari bulan. Jadi 13 tu kita jamak tu jalan. 14, 15, 16 tu 3 hari. 17 kita balik. Jadi makna 5 hari kita dapat. Boleh buat jamak sebab kita pun tak tahu kita nak duduk berapa hari. Ya. Tapi kalau kita tahu kita nak duduk berapa hari. Aku nak pergi duduk seminggu. Bila kita nak duduk seminggu, kita boleh buat jamak. Tapi hanya jamak sewaktu pergi dan jamak waktu balik saja. Tapi kalau kita tak tahu, kita dah buat 3 hari dah, esok tak boleh balik lagi. Jadi hari keempat tu kita tak boleh buat jamak dah lah. Sebab kita tak tahu. Nak? 3 hari je Ustazah nak? Ya, kira hari saja, no? Ya. Terima Dan kasih tempoh banyak-banyak tersebut Ustazah. boleh. Ya, baik. InsyaAllah. Terima kasih Semoga Ustazah. Allah permudahkan Assalamualaikum. urusan Kak Lima. Ya, Diberikan insyaAllah. kesabaran dan kekuatan. Kami di sini sentiasa mendoakan kesejahteraan, kesembuhan anak Kak Lima kembali pulih seperti sedia kala. InsyaAllah. Terima kasihlah semua-semua sahabat yang mendoakan kat Kak Limah. Kak Leo apa? Kak Leo menangis kat saya, no? InsyaAllah. Nah, itu banyak, pentingnya Ustazah. kita berukhuwah, no? Bila kita berukhuwah saling doa, mendoakan. Dengar kawan kita sakit, dengar kawan kita susah. Kita walaupun kita tak mampu, kita tak ada duit nak bagi. Tapi kita ada doa yang lebih mahal di sisi Allah, nah? Kita kirimkan dengan ikhlas hati. Allah maha menerima segala doa. Terima kasih Kak Lima. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada soalan lain? Okey. Cerita kita nak pergi melancong memang kita tahu. Pergi melancong yang jamak kita duduk 7 hari kan. Macam kita 9 hari. Dah tahu lah tarikh bila nak balik. Adakah boleh kita buat jamak? Baik, nama pun melancong. Melancong, kita bukan duduk tempat tu. Tapi kalau kita pergi duduk di tempat tu, tak bergerak-gerak daripada hari sampai hari balik dekat 3 hari je. Tapi kan kita esok tukar hotel pergi ke lain pula. Lusa pergi ke lain. Kita sambung perjalanan. Boleh buat jamak. Walaupun kita ada tarikh. Pergi 10, balik 19. Ada tarikh. Tahu dah nak duduk berapa lama. Tapi kita bukan duduk setempat. 2-3 hari. Duduk hotel ni 2 hari. Kemudian esok sambung lagi. Oleh kerana musafir kita itu bersambung, maka boleh kita buat sampai hari kita balik. Sebanyak-banyaknya boleh sampai 12 hari. Kata ulama fiqh. Ya. Kalau kita tengok kita pergi umrah, kan kita pergi umrah. Duduk 10 hari, 11 hari. Campur dengan hari pergi hari balik dah jadi 12 hari. Tapi kita tak buat jamak sebab kita sayang kepada kefarduan tu. Kita buat jamak. Tapi kalau lain daripada Mekah Madinah, kita akan buat jamak. Termasuklah Al-Aqsa. Kan Al-Aqsa tu sebab nak ulang masuk tu jauh. Dengan bahaya askar kita jamak siap-siap. Dan mereka macam penduduk daripada Tel Aviv yang main daripada Mahalah, mereka pun buat jamak. Sebab keadaan pada suasana tu. Bila kita sambung musafir, sambung lagi kita punya jamak. Ada soalan lain? Ada nak? Tak ada, saya mohon maaf atas kekurangan diri saya.
Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, limpahkanlah makrifat pengetahuan tentang-Mu ya Allah ke dalam hati kami. Jadikanlah gedung hati kami ini gedung ilmu mengenal tentang-Mu. Wahai Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh pentadbiran, Tuhan yang mentadbir langit dan bumi, Tuhan yang memiliki seluruh kerajaan. Berajalah di hati kami dalam setiap perbuatan kami, setiap perkataan kami, setiap tindak tanduk kami, setiap akhlak kami. Berajalah di hati kami ya Allah, berajalah pada setiap urat darah kami, daging kami dan seluruh seisinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Terima kasih juga.